bonus manusia ni kadang-kadang miss. Tapi bonus Allah Azza wa Jalla tak pernah miss. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bonus kerajaan Allah tidak pernah berkurang, setiap tahun sama. Dan pada malam itu, tuan-tuan, fokuslah untuk dapat 2 benda. Yang pertama, ibadah dengan ikhlas. Yang kedua, dapatkan pengampunan dengan doa. Seperti mana kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatul qadr fama aqulu fiha?" Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka 'afu tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Hadis ni disahihkan oleh sebahagian besar ulama, walaupun ada sebahagian ulama yang mendhaifkan. Tapi kalau dhaif pun tak ada masalah, sebab ia termasuk dalam bab fadailul a'mal, dalam bab doa. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, apa pandangan kamu jika saya bertemu dengan malam Al-Qadar? Bila saya bertemu dengan malam Al-Qadar, saya nak sebut apa? Malam Al-Qadar ni ada tanda tak, tuan-tuan?" Ada sebahagian hadis sebut tanda. Tapi yang sahih tanda malam Al-Qadar ni ialah esok paginya matahari terbit pucat, tak bersinar kuat. La syu'a laha, dalam hadis riwayat Muslim. Mungkin kalau kita fikir balik, itu bukan tanda malam sebab dah esok pagi dah, kan? Tanda-tanda yang lain itu tidak sahih di dalam hadis. Adalah satu lagi tanda. Para sahabat kata ini sahih. Para sahabat kata, pada malam Al-Qadar itu kami tengok bulan macam mangkuk, melengkung. Yang tu bukan tanda lah. Itu bukan tanda yang spesifik, sebab dah hujung bulan, memanglah bulan sabit. Yang tu memang confirm lah, kan? Tapi yang betul-betul tanda yang sahihnya adalah esok pagi matahari terbit, dia tak bersinar kuat. Berkemungkinan Allah Ta'ala jadikan tanda itu muncul setelah berakhirnya malam, nak tengok siapa yang betul-betul mencari dan siapa yang suka mencuaikan bulan Ramadan, kan? Tapi yang pentingnya, Aisyah kata, kalau aku jumpa malam tu nak sebut apa? Sebab yang lain Aisyah tahu dah. Nabi SAW kata para sahabat, bila masuk je, idza dakhala al-ashr shaddal mi'zar, Nabi akan ketatkan kainnya. Apa maksud Nabi ketatkan kain? Maksudnya Nabi tak ada lagi dah orang kata apa, nak berhubungan dengan isteri. Bila masuk 10 malam terakhir tu, Nabi dah fokus pada ibadah. Nabi dah fokus qiyam. Fokus qiyam. Tapi Aisyah tanya, nak doa apa? Sebab malam Al-Qadar ni, selain daripada ibadah, kita juga nak dapatkan keampunan. Sebab Jibril doa tadi ni, malang bagi orang yang bila Ramadan beredar, dia tak dapat pengampunan. Jadi itu yang kita takut. Kita nak ibadat pun ia juga. Sebab bulan Ramadan ni, malam Al-Qadar ni, nakkan pahala 80, lebih daripada 83 tahun, kan? 1000 bulan tu lebih daripada 83. Itu satu kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada umat ni yang umurnya pendek. Jadi selain daripada kita nak ibadat, buatlah ibadat apa pun. Kalau orang perempuan umpamanya dia tak bersih pada hari tu, dia boleh berdoa, dia boleh berzikir, kalau dia tak boleh nak salat sekalipun. Jadi Aisyah tanya ni, yang boleh diamalkan bukan hanya oleh orang lelaki, tetapi juga untuk orang perempuan, terutama kalau dia tak boleh salat.
Nak sebut apa pada malam tu bila jumpa ni, nak sebut apa? Nak doa macam mana? Ini membuktikan, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab ibadat yang bersifat khusus, para sahabat memerlukan panduan daripada Nabi SAW. Dia tak ada pandai-pandai. Kau baca doa ni, kau amalkan setiap malam Al-Qadar. Tanya, ni mana dalil yang kata baca doa ni spesifik sunat? Dia kata tak ada, saya reka sendiri je. Tak boleh lah. Doa secara umum boleh. Doa secara umum okey. Tapi nak mengatakan doa dengan lafaz ini, di tempat ini Allah Ta'ala lebih suka, yang ni perlu dalil lah. Tuan-tuan, bila salat witir, 3 yang terakhir tu, rakaat pertama baca suratul A'la, rakaat kedua baca Al-Kafirun, rakaat ketiga baca Al-Ikhlas. Kenapa imam melazimkan 3 surah ni? Kerana ada dalil khusus. Kita solat raya umpamanya, rakaat pertama baca suratul A'la, rakaat kedua baca surah Ghasyiyah. Kenapa dilazimkan? Kerana ada hadis. Kalau orang tanya solat raya sunat baca surah apa? 2 surah. Saya tak boleh kata pagi raya sunat baca surah Yasin rakaat pertama. Bila orang tanya kenapa? Salah ke baca surah Yasin? Bukan masalah salah, masalahnya kau telah menetapkan satu fadilah pada surah yang spesifik. Baca surah secara umum sunat dalam solat, tapi nak spesifikkan surah mana dalam solat mana secara spesifik, ini perlu dalil daripada Nabi SAW. Ini satu kaedah yang siapa belajar usul fiqh dia faham. Aisyah pun sama, dia tanya Nabi SAW satu doa yang spesifik, satu doa yang sangat-sangat khusus pada malam yang khusus. Doa malam tu apa pun boleh doa, tak ada masalah. Tapi nak kata yang ni dengan lafaz ni secara spesifik, mesti mari pada Nabi. Maka Aisyah tanya, nak cakap apa? Nak doa apa pada malam tu? Nabi SAW kata, berdoalah dengan satu lafaz, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau sukakan kepada keampunan, Engkau sukakan kepada kemaafan. Fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Jadi selain daripada kita beribadah, kita juga kena banyak berdoa. Dan tidak ada doa yang lebih utama bagi seorang mukmin di bulan Ramadan ini melainkan apabila kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita. Sebahagian ulama mengatakan perkataan afu di dalam hadis lebih dahsyat daripada maghfirah. Keampunan dalam bahasa Arab ni ada 2. Satu afu, satu maghfirah. Allahumma ghfirli. Dan kita selalu doakan Allahumma ghfirli. Kita selalu baca dalam duduk antara 2 sujud. Dua-dua ni dalam bahasa Melayu maafkan, ampunkan. Tapi Al-Imam Al-Ghazali mengatakan afu dengan maghfirah, afu lagi dahsyat, lagi atas. Maksud afu ni dia padam terus, tak tinggal kesan, seolah-olah macam benda tu tak pernah berlaku. Maka pada malam itu kita doa kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah Azza wa Jal memberikan keampunan kepada kita, menghapuskan segala kesan-kesan dosa, seolah-olah ia tidak pernah berlaku. Sama seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan man qama ramadhana ataupun man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan malam al-qadar kerana keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita pada tahun ini sebagai medan untuk kita mendapatkan keampunan daripada Allah. Amin ya Rabb. Dan mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan ini membawa gelaran al-muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah, yang sentiasa mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberi panduan dan membimbing kita setiap masa.